Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya nak membentangkan mengenai array formula. So video hari ini adalah ditujukan untuk sesiapa yang susah untuk memahami array formula lah, sebab saya first time cuba memahami tentang array formula ni, saya memang ada banyak masalah lah. Okey. Baik, so array formula ni adalah cara kita untuk menggunakan formula tetapi untuk sesuatu array. Array ni maksudnya dia adalah satu susunan lah. Baik, saya akan gunakan 3 contoh. Contoh yang kita yang pertama adalah hasil darab. Contohnya kalau kita ada satu jadual ni. So dalam jadual ni kalau kita boleh nampak di sini dia ada dua lajur. Okey, dua lajur ini dah ada nombor lah. Okey, contoh kalau kita nak buat hasil darab bagi nombor ini, so apa yang kita boleh buat adalah kita akan tekan dekat C ini. Contoh kita letak hasil darab. Okey, hasil darab ni kita akan gunakan sama dengan lepas tu kita ambil sel ini A2, lepas tu kita darabkan dengan B2. Okey, lepas tu kita dapatlah A2 di situ. Dan kalau kita nak evaluate untuk kesemuanya sekali sampai 16 ini, so apa kita boleh buat adalah kita boleh double klik ini. So kita akan dapatlah nilai dia untuk hasil darab bagi semua baris-baris tersebut lah, 3 sampai 32. Baik, so ini kalau kita gunakan secara, ini pun masih secara manual lah kalau saya kira secara manual. So kalau kita gunakan array formula untuk menyelesaikan tugasan yang sama, so apa yang kita boleh buat ni So saya akan buat satu lagi contohnya. Ini adalah menggunakan array formula hasil darab, tapi dia menggunakan array formula. Baik, so kalau array formula macam mana? So dia akan evaluate juga range ini. So apa yang kita boleh buat adalah, instead of kita evaluate satu-satu sel, kalau kita tengok sini, ini dia evaluate sel A2, B2. Okay. Tapi kalau dengan menggunakan array formula, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh evaluate kesemuanya sekali sampai ke bawah. Okay. Jadi macam mana kita buat adalah kita akan tekan sama dengan A2 sehingga kepada A. So ini akan letak range dia sampai ke bawah lah kalau kita buat A2 sehingga ke A. Dan kemudian kita akan buat sama macam tadi juga, darab dengan B2. Saya ambil semua range dia, B2 darab dengan B2 hingga B. So maksudnya dia evaluate range ini sebagai satu kumpulan terus, bukan sebagai satu-satu elemen. Baik, macam ni tadi dia satu-satu elemen. Kalau kita tengok di sini, 2 tu maksudnya dia darabkan A2 dan B2, 4 tu dia darabkan A3 dan B3. Okey. Baik. So kalau untuk array formula ni, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh evaluate range dia teruslah secara berkumpulan. So kenapa dia tak keluar apa-apa kat sini? Sebab kita kena tulis dahulu array formula. So saya kena masukkan ini sebagai array formula. Boleh type lah. Okay, saya masukkan range itu tadi sebagai array formula. So bila kita buat macam tu, so kita boleh perhatikan di sini, kita boleh dapat dia punya nilai. Teruslah 2, 4, 6, 8. Itu cara kita buat untuk array formula. Okey, baik. Contoh saya nak gunakan contoh yang kedua pula, kita akan gunakan string. String ni maksudnya perkataan lah. Okay, contoh kalau saya nak gabungkan antara perkataan dalam kolom A dan kolom B ni, so apa yang kalau buat cara biasa, so saya akan boleh buat formula dia macam ni, sama dengan saya pilih dulu A2 dan kemudian saya nak gabungkan perkataan, saya akan gunakan perkataan simbol dan ini, dan kemudian saya nak letakkan jarak sikit di situ, letakkan jarak, kemudian saya gabungkan lagi dengan makanan dia, perbuatan dan makanan. Okey. Baik, so ini cara kita buat yang biasa. Okey. So kalau saya buat double klik di ujung ini, so maksudnya dia akan jadi satu ayat lah. Saya contoh di sini. Okey, saya suka makan daging ayam dan yang inilah dia punya hasil-hasilnya tadi. Tapi kalau kita tengok di sini, dia evaluate setiap baris itu, dia akan evaluate setiap baris tersebut. Dia bukan evaluate mengikut range itu terus. So macam mana kita nak gunakan array formula di sini?
sama juga macam tadilah. So kalau array formula ni kita kena fikir dalam bentuk range. Dia bukan berfikir dalam bentuk satu-satu sel inilah. Cuma kita boleh jadikan reference lah. Contoh kalau ini A2 hingga A2 gabung dengan jarak gabung dengan B2. So untuk yang array formula pun bentuk dia hampir sama, cuma dia bukan pakai sel lah, dia akan pakai seluruh range nya sekali. So kalau saya nak ambil dari sini, so ini satu tips lah untuk macam mana kita nak pergi daripada formula biasa dengan kepada menggunakan array. So kalau kita boleh berfikir dalam bentuk macam tu, dan kita boleh upgrade sikit lah kita punya skills dalam menguruskan data dalam spreadsheet inilah. Okay, baik. So jadi maksudnya instead of tadi dia pakai satu sel, tapi sekali ni yang A2 tu bukan sampai A2 saja, tapi A2 sehingga ke A. Okay, dia evaluate satu range ini terus kalau kita perhatikan di sini. Dan B2 pun sama juga, kita akan evaluate daripada B2 hingga B. Bukan B saja, bukan B2 saja, tapi B2 hingga ke bawah B lah. Okay, bila saya tekan dia tak perlu apa-apa sebab kita kena typekan array formula menutupi kesemuanya. Array formula. So bila saya tekan, nampak di sini ini adalah ayat dengan menggunakan array formula. So dia akan evaluate range tu teruslah. So kita tak perlu nak, contoh kalau ada data baru dekat sini ni beza dia lah. Contoh saya suka makan ikan di sini kan. Jadi maksudnya di sini kita tak perlu drag lagi lah. Kalau kita gunakan cara ni, maksud kita perlu drag ke bawah. Tapi kalau kita gunakan array formula, so kita boleh dapat teruslah dia punya nilai itu tadi. So dia lebih menyenangkan sebenarnya kalau menggunakan array formula. Okey, saya nak gunakan example ketiga pula, iaitu dengan menggunakan VLOOKUP. Contoh kita ada markah di sini dan kita nak buat dia punya grade. So kalau kita nak gunakan VLOOKUP untuk cari dia punya apa grade yang dapat hasil di sini, so kita akan gunakan formula lebih kurang macam ni lah. Contoh kita akan buat sama dengan dahulu, dan kemudian kita ambil dia punya formula dahulu, VLOOKUP. Okay, search key, apa yang nak di search adalah yang markah ini. So saya boleh buat dia daripada B2 inilah. Okay, dan kemudian range yang saya nak gunakan untuk cari saya punya value adalah range inilah, FG ini Okay, kalau tak tahu tentang VLOOKUP boleh look up online dahululah, sebab saya tak ada video mengenai VLOOKUP. So ini adalah dia punya range yang saya nak buat, dan kemudian apa saya buat, saya nak lockkan dahulu dia punya range ini supaya dia tidak berubah. Saya tekan F4 ataupun type saja $symbol before every row column notation inilah, sebelum F, sebelum 1, sebelum G dan sebelum 7. Dan kemudian saya letak lagi sama dengan, kalau tak tahu tentang formula tu boleh letak dia punya tanda tanya tadi tu Lepas tu kita letakkan dia punya index. Index dia adalah index yang kedua dekat grade ini. Dan kemudian is sorted, saya letak saja true untuk masa ini. Okay, so ini adalah formula dia kalau kita gunakan satu sajalah, B2. Kalau nak buat untuk B3, dan kemudian kita cuma perlu drag ke bawah ataupun double click di situ tadilah. Okay, so kita dapat Anita ni 40E. Kalau contoh kita tukar dia punya markah jadi 55, dan dia boleh dapat D inilah. Okay, baik. So itu adalah dengan menggunakan formula biasalah. So kalau contoh kita ada orang lain lagi, contoh Anita lagi bukan, contoh Boris, contohlah Boris, dia dapat makan 40, dan maksudnya di sini kita perlu drag ke bawah. Okay, kita perlu drag ke bawah, baru kita dapat punya nilai kan. So kalau gunakan ini dia terlalu manual. Okay, so macam mana cara yang baik adalah kita boleh gunakan VLOOKUP ini on a range, bukan just dekat satu sel ini sajalah. Kalau kita tengok di sini, dia setiap sel ini, setiap formula ini dia gunakan untuk satu sel itu, bukan untuk satu range. So
macam mana kita nak buat tukaran bentuk array formula. So kita ambil saja formula yang asal tu. Okay, Ctrl C. Saya ambil dahulu formula yang asal. So ini adalah formula yang asal. Tapi sekarang ni saya nak evaluate dia mengikut kepada range terus. So daripada B2 ini saya akan tukarkan dia kepada satu range, iaitu B2 hingga B. Kalau B2 cuma satu sel sahaja, tapi kalau B2 hingga B, maksudnya dia akan gunakan ke semua sel ini. Okey. Baik. Jadi lepas itu apa yang saya boleh buat adalah saya akan buatkan array formula di sini. So dia ada shortcut dia sebenarnya. Apabila kita tekan Ctrl Shift Enter, dia punya shortcut adalah Ctrl Shift Enter. So kalau kita tekan tu sekali, then dia akan boleh tulis terus array formula dekat sini lah. Okay. So saya boleh tekan di sini lah. So kalau contoh saya ada pelajar baru lah, contoh ada pelajar baru Ana, contoh dia punya markah lah 85. So dia terus boleh evaluate lah berbanding dengan kita menggunakan cara yang ini, cara grade inilah. Okay.